Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan di feed YouTube anda. Lebih daripada 50% anda yang menonton tetapi tidak tekan butang subscribe. Tolong tekan butang berkenaan kerana ia dapat membantu saya lebih bersemangat untuk menghasilkan konten. Sahabat-sahabat, baru-baru ni ada isu berkaitan tentang Ustaz Husam Badaruddin, anak mufti, bekas mufti negeri Kedah, dengan sikapnya yang begitu tidak menyenangkan ramai pihak. Baru-baru ni keluar lagi beberapa video beliau dan menyatakan bahawa ini adalah isu-isu yang cuba dibangkitkan oleh sebahagian pihak sebagai bentuk character assassination. Tapi sahabat-sahabat, hari ni kita nak tengok perangai ustaz ni satu persatu dan kita berikan reaction selepas daripada kita tengok video ni. Ini video yang pertama. Saya ambil kelas mengajar masa Cina. Seminggu sekali dia belajar. Minggu sebelum nombor sekali, minggu ni sekali. 2 kali dah masuk kelas. 2 perkataan dah. Cikgu suruh saya hafal. Dengan makna dia tak pergi lagi. Dah sungguh. Ni saya masuk belajar. Dah tentang gelap apa. Tentang gelap apa saya bukan tahu makna kan. Masuk 2 kali dia suruh hafal tu dulu. Kelas yang pertama dia kata baik. Dia kata cabat. Ciat. No. Baik. Yang kedua jauh. Saya tanya dia makna apa dah. Cikgu kata hang sebut dulu pergi boleh. Dah boleh baru aku sebut makna. Dia belajar bahasa Cina. Ada satu budak dia mai tanya saya, Ustaz, mazhab Maki ni lagu mana Ustaz? Saya kata mazhab Maliki. Maki tu Pa'ang. Dia kata mufti sekitar mula. Kenal Tuan? Mufti sekitar mula. Saya pergi baru ni kampung dia. Saya pergi kampung dia, pergi jumpa satu orang. Dia kata, Ustaz, mufti duduk kampung ni? Saya kata, iya lah. Allah Ustaz, rumah dia Ustaz dekat dengan kandang babi. Saya kata, biar betul, ini apa bawa saya pergi? Betul tuan. Rumah dekat dengan kandang babi. Di dunia Allah tak labuh dengan babi lah. Akhirnya tak tahu lagi lah. Dunia Allah tak letak dengan babi lah. Hei, tu dekat sangat. Dia ingat tak jauh mana. Saya turun-turun dengar. Ish. Dia kata, dia ni boleh duduk ke kau ni? Dia ni cerita betul yang kan? Tuan-tuan nak pergi jom saya nak bawa. Saya turun, duk bau macam ngentut, tak ngentut. Oh betul yang ni bau babi ni. Sebab kita duduk lalu atas highway, tahu apa? Bau busuk tu. Saya lalu tak tahu. Maki habis lah kereta dengan kentut. Buka tingkat lagi busuk. Nak orang kata tutup balik lah. Bau babi. Dia dengan Arab ni pegang telur pun tak marah. Tu nak abang kata dia rapat tu. Kok Kedah ni mana ada contoh lain. Nak kita minum kopi sekali, tak apa nak rapat, pegang telur pun tak marah dia kata. Kita tahu beliau penceramah tunjuk jari tegah, perkataan lucah, dan ini menjadi satu tabiat yang kita rasa sangat memalukan. Kaki lengoh lah. Dia katakan kaki habis telur-telur kebas. Bukan dekat kebas, dekat kaki lah. Habis dengan telur-telur kebas lah. Ahli falak kata hari Selasa Raya. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ahli falak ke ahli pelak? Tuan-tuan pilih. Teruk betul ya. Tuan-tuan pilih ya, nak ikut ahli falak ke ahli pelak? Kami dia cak, tak? Dah nok lah malam. Haram kata kenal pula dah. Jatuh saham haram tu kata. Akhlak dilihat daripada perkataan, akhlak dilihat daripada apa yang dia cakap. Kalau saya ni penceramah, saya sendiri pun tak berakhlak dalam bercakap, saya belum berakhlak. Nak tengok manusia ni berakhlak ataupun tidak, tengok dia bercakap. Adab dan akhlak. Sebab iblis dan syaitan, dia tak ada akhlak, dia tak ada adab. Alhamdulillah sahabat, kita dah tengok video tadi dan juga sedikit nasihat daripada Ustaz Kazim dan hujung juga ada Ustaz Wadi Anwar sikit berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, jauhilah ustaz yang tidak berakhlak. Menunjukkan akhlak yang baik dalam menyampaikan ilmu adalah hal yang sangat penting. Kerana keberhasilan komunikasi di dalam menyampaikan ilmu, dia bergantung pada bagaimana, cara apa seseorang menyampaikannya. Apabila anda menyampaikan ilmu dengan cara yang kurang ajak,
kasar dan biadab, maka tidak ada nilai agama yang boleh dipegang pada penyampaian anda. Anda hanya membawa fitnah kepada agama sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Allah akan memperbaiki urusan kamu serta mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisaihim. Sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang paling sempurna imannya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik akhlaknya, dan sebaik-baik mereka adalah yang paling baik terhadap isterinya. Seorang ilmuwan hendaklah bijak di dalam menyusun kata-kata dia. Dia tidak sembrono di dalam menyebutkan sesuatu. Dia mestilah santun dan sopan dalam menyampaikan ilmu agar pendengar merasa nyaman dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan. Seorang ilmuwan hendaklah jujur dan terbuka, tetapi bukan itu bermaksud dia boleh terlalu santai sehingga mengutuk orang sesuka hati, memaki orang sesuka mulut dan lidahnya, dan berbuat lucah di dalam masjid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismil fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu saling mencela dengan panggilan yang buruk-buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah seseorang itu beriman. Dan sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bersabarlah di dalam menyampaikan informasi. Jangan terlalu banyak goreng sehingga orang ramai tak dapat beza antara ilmu dan juga cakap kosong. Kalau nak cakap kosong, hampir ke semua jemaah yang hadir pasti lebih layak mengisi kerusi di masjid dan surau berbanding para asatizah. Tetapi diberikan keistimewaan kerusi ceramah adalah dengan tujuan supaya para asatizah menyampaikan ilmu yang diambil daripada sumber-sumber yang sahih daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Ustaz dan ustazah juga perlu sentiasa bersikap rendah hati dan tidak sombong. Anda kena ingat, jemaah yang hadir ini bukan bodoh sangat. Sebahagian mereka adalah orang-orang pintar yang berada dalam pelbagai bidang. Sebahagian mereka telah melazimi salat dan kuliah maghrib lebih banyak daripada ustaz dan ustazah kita. Boleh jadi apa yang ustaz sampaikan itu dia dah pernah dengar puluhan atau ratusan kali daripada ustaz dan ustazah yang lain. Tetapi dia duduk sebagai jemaah tanpa mempertikaikan para asatizah kerana mahu menghormati asatizah. Maka rendah hatilah dan jangan sombong wahai sahabat-sahabat. Dengan mengamalkan akhlak yang baik dalam menyampaikan ilmu, seseorang dapat membantu membangunkan lingkungan belajar yang positif dan produktif bagi semua orang yang terlibat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW daripada mula dakwahnya sehingga Rasul SAW wafat. Anda boleh rujuk dalam buku Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabi Muhammad, perjalanan hidup luar biasa yang kita terjemahkan, dan ini adalah terjemahan yang paling lengkap dan terakhir tulisan daripada Syekh Safiur Rahman Al-Marapuri. Sangat solid untuk kita mengenali bagaimana dakwah Nabi SAW kepada umatnya, dan kita perlu mengikuti cara dakwah ini. Akhirnya semua kita berjaya dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Wallahu ta'ala. Sahabat-sahabat dapatkan buku ini, saya letakkan link dekat description di bawah, dan juga saya nak ajak anda untuk bersama-sama saya dalam komuniti kita, iaitu komuniti Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat Malaysia Berhad. Daftar sebagai anggota hari ini. Banyak projek-projek yang kita sedang libatkan koperasi untuk memastikan projek memandaikan umat dengan ilmu ini menjadi lebih baik dan lebih tersusun. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa juga tekan butang share semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.